Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator, saudara Hasnan, dan juga kepada hadirin yang saya hormati sekalian, sahabat-sahabat seperjuangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini insyaallah saya akan pada pagi ini insyaAllah saya akan cuba untuk membincangkan tentang masalah polemik yang berlaku sebenarnya kat Malaysia, di mana orang-orang liberal atau orang-orang yang terkesan dengan sekularisme ilmu di Malaysia, dia sekarang dah pandai, dia dah guna nas-nas agama, nas-nas ulama untuk menghalalkan idea-idea dia yang terbuka dan juga liberal, dengan tujuan untuk memisahkan masyarakat Islam kita kat Malaysia atau kat seluruh dunia pun daripada Allah SWT. Maka dalam kajian saya dalam masa yang singkat ni, insyaAllah kita akan bincangkan zahirah antara Zahiriyah dan juga Maqasidiyah, di mana cara pemahaman mereka terhadap nas tu memberi kesan yang secara langsung atau tidak langsung kepada membuka cara kepada orang-orang Islam, dan macam mana diorang tu boleh terpisah dan memisahkan kehidupan dunia mereka daripada Allah SWT. Kemudian tajuk ni sebenarnya dah dibahaskan oleh ulama-ulama yang contemporary, diorang telah istidrak benda ni, tetapi kita bahaskan semula dengan dalam bahasa Melayu pula, untuk tujuannya untuk to keep the conversation going on, untuk meneruskan perbualan ini supaya menimbulkan wa'i kita, dalam wa'i kita sebagai seorang pelajar, dan bagaimana kita sebenarnya harus bersikap apabila kita punya syariat ni dah di-handle dan juga dipergunakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk memisahkan orang-orang Islam daripada keislaman dia. Dan hawiyah kita lama-kelamaan sudahlah dengan serangan daripada luar, tetapi kini orang-orang liberal dia guna nas-nas kita, nas-nas orang agama untuk membuka jalan kepada pemisahan antara akal dan juga nas ni sendiri. Jadi di antara buku-buku yang telah membahaskan tentang topik ini secara ringkas ialah Syekh Nuruddin, Dr. Nuruddin Al-Khadimi dalam buku Maqasid Asy-Syar'iyyah Hujjatuhu wa Wasailuhu. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Dirasat fi Fiqh Al-Maqasid Asy-Syar'iyyah, dan juga disentuh sedikit dalam lebih kurang satu page, satu muka surat oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Bayyah hafizallah dalam bukunya Al-Masyahid min Al-Maqasid. Jadi bila kita tengok di sini dalam mukadimah, saya ada bincangkan secara umum tentang nas itu sendiri. Nas memiliki tiga segi, tiga bucu yang kadang-kadang selalu orang salah faham, antara Rabbaniyatin Nas, ini bahawa nas tu datang daripada Allah, pertama. Yang kedua adalah nas tu memiliki makna, kerana kalau nas tu tak ada makna maka tak ada faedah kalau Allah turunkan kepada manusia. Dan yang ketiga, ini Allah wakilkan kepada manusia untuk memahami nas tersebut. Ini yang saya sebut di sini, dua sisi nas ni pula bermuamalah dengan keadaan peribadi setiap daripada pengamatnya. Ini memang kalau kita baca sendiri dalam mukadimah yang saya quote di sini, mukadimah tafsir At-Tabari, bahawa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa pemahaman Al-Quran ini terbahagi kepada empat cara pemahaman. Satu, tafsir yang difahami oleh semua orang. Yang kedua, tafsir Al-Quran yang difahami oleh orang yang pakar dalam bahasa Arab. Yang ketiga, tafsir yang difahami oleh ulama, terutamanya ayat-ayat muhkam atau mutasyabih. Dan yang keempat, tafsir ayat-ayat Al-Quran yang tidak diketahui
melainkan oleh Allah SWT, terutamanya ini yang dimisalkan selalu oleh para masyayikh di dalam kelas, ini awail suar, al-huruf al-muqatta'ah, ini alif lam mim, tafsirnya apa. Ini kalau kita rujuk tafsir-tafsir syari, dia kan tafsir benda-benda ni, alif tu Allah, lam tu dan sebagainya. Tapi tafsir yang sahih bahawa seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahawa tafsir tu ma la ya'lamu illallah. Nah, dan dia turun kepada manusia sebagai ujian. Dia ni beriman ke tidak ayat ni Al-Quran, sebahagian daripada Al-Quran atau tidak. Nah, kemudian itu nas dan merupakan asas kepada seluruh ilmu syariat yang menggerakkan manusia kepada amal. Tujuan nas turun untuk amal. Tujuan nas turun untuk amal. Apabila manusia berhenti daripada pergerakan yang menghidupkan dia, contoh, apabila kita berhenti daripada bernafas, apa yang akan jadi? Kita akan mati. Begitu juga apabila manusia berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang memberi faedah dia, memberi faedah ukhrawiyah kepada diri dia sendiri, maka bererti kematian dia. Kematian dia sebelum dia mati. Nah, maka dengan nas ini kita hidup. Nah, so itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, sahutlah seruan Allah dan pesuruhnya apabila idza da'akum lima yuhyikum. Idza da'akum lima yuhyikum. Nah, bahawa nas dan agama ni tujuan dia untuk menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia dari segi apa? Bukannya dari segi nafas dan sebagainya. Itu memang ini kita orang yang hidup mesti orang yang nak baca nas tu mesti hidup kan, macam mana? Orang yang baca nas tu mesti hidup. Tetapi daripada satu sudut yang lain, dia memberi kehidupan rohani, memberi kefahaman yang lebih dalam tentang kehidupan ini sendiri, bahawa kehidupan kita ni ada tujuan dan tidak hidup sudah, ataupun sudah ini dalam Al-Quran sendiri, kita tidak hidup sia-sia. Al-Quran bagi kita kehidupan dan Al-Quran bagi kita tujuan. Nah, itu tujuan nas. Kemudian yang kedua, kita pindah kepada akal. Akal merupakan nama yang diberikan manusia kepada kemampuannya untuk memahami hakikat. Pertama, dia memahami hakikat. Satu benda tu alamah wa alih. Dan yang kedua, dia menyimpan pengetahuan itu dalam diri dia sendiri. Dia menyimpan pengetahuan itu dalam diri sendiri. So itu bila kita tengok di sini, ia adalah sifat yang mesti dan antipati ataupun essence bagi seorang manusia. Ini seorang manusia itu sifat asal dia, walaupun ada orang gila dan sebagainya atau budak. Ini kita selalu kata orang gila tu gair akil, atau orang budak tu gair akil. Dia asal manusia itu adalah akil. Adapun sifat-sifat yang aridah yang mendatang kepada manusia, seperti hal dia budak atau hal dia gila, maka benda itu kita kira sebagai an-nadir la yu'tabar. Nah, kemudian dirinya disifatkan sebagai akil. Nah, manusia berbeza pendapat dalam mentarifkan diri mereka sendiri. Ada yang mentarifkannya sebagai manusia ini sebagai seluruh jiwa yang berakal, yang mengisyaratkan dirinya sebagai saya. Nah, dan benda ini disyarah oleh Ar-Razi dalam Syarah Uyunul Hikmah. Dan begitu juga ada yang mentarifkan manusia ini. Ini manusia mentarifkan manusia. Ini saya quote ayat-ayat ulama ni. Apabila manusia cuba untuk mentarifkan manusia, kita cuba untuk keluar sedikit daripada nitaq syar'i. Ini bahawa manusia mentarifkan manusia. Yang kedua, ada yang mentarifkan dia sebagai al-hayy an-natiq al-ma'it. Ada yang mentarifkan manusia sebagai al-hayy yang hidup, an-natiq yang memiliki rasional, dan juga yang al-ma'it. Maka kedua-dua tafsiran ini, tafsiran tentang manusia ini ittifaq bahawa manusia tu mesti ada akal, ataupun asal dia adalah orang yang berakal, yang memiliki rasional. Nah, begitu juga kita tengok ni tarifat Al-Juzani dalam ta'rifatnya mengira-ngira sekitar 8 definisi mengenai akal. Semua definisi tersebut bersetuju bahawa akal mampu untuk memahami hakikat kebenaran. Nah, akal ni fitrah atau tidak? Nah, kerana Allah SWT sering mengulang-ulang manusia, apabila Allah mukhatab dengan manusia, maka
Allah kata afala yaqilun. Allah kecam manusia yang tak guna akal. Begitu juga Allah memuji orang yang menggunakan akal dia. Wa ma yaqiluha illal alimun. Nah. Begitu juga dalam memahami nas. Allah ada satu ayat yang khas dalam surah Muhammad. Allah kata afala yatadabbaruna al-Quran. Nah, dan lazim tadabbur adalah dengan menggunakan akal dan juga hati budi dia. Nah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah dalam hati itu ada kunci-kunci dia? Nah, seperti yang saya terjemah di sini. Akal selalu kemampuan dan malakah memiliki martabat dan tahap-tahap kesempurnaan. Buktinya kita dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu sekali, kita boleh katakan dia ni lebih berakal daripada orang yang A lebih berakal daripada B. Maksudnya secara fitrahnya atau secara logiknya kita dah boleh beza kan. Akal A lebih baik daripada akal B. Maka akal tu sendiri walaupun dia fitrah tetapi mutafawid. Ini memiliki darjat-darjat dan juga tahap-tahap kesempurnaan. Nah, kalau dalam bahasa Arab saya buat contoh sini, kita boleh katakan sebagai fulan aqalun nas. Si fulan tu manusia yang paling berakal. Nah. Tetapi apa tujuan ada akal? Apa tujuan kita ada akal? Tujuan kita ada akal adalah yang membawa kita kepada amalan yang baik. Nah, idza da'akum lima yuhyikum. Untuk memahami nas tu sendiri dan dengan nas tu membawa kita kepada amalan yang baik. Ini berdasarkan ilmu kebenaran tadi. Nah, Dr. Ridwan As-Said menyatakan bahawa perbezaan definisi akal dalam kalangan pemikir Islam menyebabkan kewujudan aliran agama akal, ini dinul aql, dan juga yang dipelopori oleh golongan falsafah, di mana mereka ni memberikan mandat penuh kepada akal untuk mengatakan satu benda ni baik atau satu benda ni tidak baik. Nah, dan masing-masing ada kecenderungan sendiri. Ada golongan Mu'tazilah contohnya, dia berpegang pada tahsin dan takbih al-aqli, tetapi masih tertakayud atau terikat dengan nas syarak. Dia kata memang kita beriman bahawa akal dan juga akal mampu menentukan benda ni baik dan buruk, tetapi syariat membantu kita untuk mentafsirkan benda-benda yang baik itu. Apa benda yang baik? Contohnya solat, zakat dan sebagainya. Maka syarak turun untuk mentafsirkan perkara baik yang mujmal dalam akal gitu. Sementara ada setengah ahli falsafah lain kata tak. Dia kata bahawa akal ni secara mutlak mampu untuk menentukan kebaikan dan keburukan, dan ini apa yang dibawa oleh Al-Farabi dalam bukunya Madinah Al-Fadilah. Nah, betul tak Ustaz? Al-Madinah Al-Fadilah, bahawa seorang pemimpin tu mestilah seorang yang memiliki akal yang sempurna. Akal yang sempurna dengan kemampuan yang boleh memimpin rakyat-rakyat di bawah dia dengan semata-mata kemampuan akal dan tidak menyebutkan kepentingan syarak. Nah, maka aliran agama akal ni di sisi lain pula ada setengah ulama yang dipelopori oleh kalangan ahli kalam dan juga fuqaha yang mengatakan bahawa aliran yang disebutkan oleh Dr. Ridwan Said dalam artikelnya itu, aliran akal agama, ini aqluddin. Nah, pertama dinul aql, pertama din al-aql. Yang kedua adalah aqluddin, bahawa akal ni Allah Taala bagikan kepada kita. Nah, dan akal ni membantu kita, merupakan bakat yang Allah kurniakan kepada dia dan membantu kita untuk memahami nas itu sendiri. Nah, maka apabila pertembungan antara dua aliran pemikiran ni menghasilkan satu kesimpulan kepada kita bahawa orang-orang Islam sendiri sejak berzaman dahulu telah berbeza pendapat bagai siapa yang kita kena dahulukan, akal atau nas. Nah, akal atau nas, adakah kita merdeka atau semata-mata berdiri dengan akal, ataupun kita mesti takayud dengan nas? Zahirah ni atau fenomena ni yang dibincang oleh Dr. Ridwan Said dalam artikelnya dikaitkan dengan perkembangan politik di zaman Abbasiyah. Tetapi dia memberi isyarat kepada kita kepada masalah yang lebih mendalam sebenarnya, bahawa
orang-orang Islam sejak dulu telah ada pertembungan antara kedua-dua ni, sama ada terkesan dengan falsafah Yunani ataupun terkesan dengan falsafah Hindu ataupun dan dalam usaha untuk amalgasi atau dalam usaha untuk mengislamkan benda-benda yang baru, yang wafid, yang datang dalam budaya Islam, yang seperti yang disebutkan oleh Ustaz Hakimi tadi, datang dalam bentuk perterjemahan. Nah, maka orang-orang ahli falsafah atau orang-orang hukama ahli kalam sendiri, mereka bukannya diorang menterjemah karya-karya falsafah, tapi pada masa yang sama diorang juga menyaring idea-idea yang kufur dan juga idea-idea yang berhala, ada yang menyembah berhala, ada emanisma yang dibawa oleh Aristotle dan juga Plato dan yang sengkatan dengannya, daripada masuk dalam Islam dan cuba menggandingkan idea yang diorang anggap benar itu dengan idea Islam itu sendiri. Nah, tapi benda ni dia ada salbiat dia, bahawa jarum-jarum falsafah tu tetap ada dan yang kita nampak sendiri dengan Mu'tazilahnya apabila mereka start untuk bincang ilmu kalam di masjid, bincang ilmu mantik di masjid, dan menimbulkan debat-debat yang berkaitan dengan apa ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka dia merupakan, kita tak boleh nak katakan dia semata-mata buruk, sebab ada part-part baik daripada penterjemahan tu. Contoh ilmu perubatan kita sedut dan juga kita istifadah selama berapa beratus tahun, kita istifadah daripada ilmu perubatan Yunani. Nah, dan telah disaringkan oleh golongan falsafah ni. Tapi yang fokus kita pada hari ini ialah macam mana fenomena ni sebenarnya memberi kita gambaran macam mana orang-orang dulu memiliki masalah yang sama dengan masalah yang kita sekarang, di mana ini dalam usaha untuk menghidupkan atau tauzif nas tu sendiri dalam kehidupan seharian kita, dan juga penggunaan akal dan nas. Nah, akal dan nas, macam mana dia nak imbangkan dalam kehidupan dia. Nah, baik, kalau kita tengok di sini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahawa Allah tidak mentaklifkan mana-mana jiwa melainkan sekadar kemampuannya. Orang yang berpendapat dengan agama akal, dinul akal, dia kata semua makulat, semua benda yang boleh difahami oleh akal termasuk daripada ayat taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahawa wusuk tu termasuk semua makulat, semua benda yang boleh diakali manusia, boleh difahami manusia tentang kebenaran ini, ada termasuk dalam wusuk ataupun kemampuan yang Allah telah taklifkan kepada kita. Tetapi orang-orang yang berpendapat dengan aliran cenderung kepada aliran akal agama tadi, yang mengatakan bahawa akal ni dikurniakan oleh Allah untuk membantu kita memahami nas. Nah, dia kata bahawa semua nas tu dah komplit. Nah, nas tu dah komplit dan akal kita cuma terhad dan tidak boleh melebihi apa yang perbahasan-perbahasan yang telah disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dia, dalam nasnya. Nah, so itu dikata sini, saya kata sini, sebarang penambahan kepada yang sempurna merupakan pengurangan nilai dan mendakwanya tidak sempurna. Ini Al-Quran itu dah sempurna, syariat kita dah sempurna, maka sebarang penambahan perbahasan-perbahasan yang baru, yakni adalah dikira sebagai ini bid'ah, atau dalam bahasa kita ini kita kata bid'ah. Lianna ziyadatu ala al-kamal nuqsan, kerana penambahan kepada satu yang sempurna, penambahan kepada satu benda yang sempurna ada hakikat dia, kita merendahkan atau mengendakwa bahawa syariat itu tak sempurna. Bila kita katakan kita kena tambah satu benda dalam syariat, terutama dalam perbahasan akidah atau perbahasan ini dengan memasukkan benda-benda yang tidak kena dengan benda yang baru dengan akidah contohnya, maka kita seolah-olah kita mendakwa bahawa syariat tu kurang, syariat tu tak komplit. Jadi macam mana? Sementara orang akal agama tadi, ini dinul akal, ini agama akal tadi kata tak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka
cara istidlal masing-masing tu, dua-dua guna nas, tetapi nas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tetapi dia macam mana dia siapa yang didahulukan, nas atau akal. Nah, adapun taqayyud atau kita terikat dengan cara salafus salih, nah, maka itu adalah cara yang terbaik, kerana salafus salih adalah orang yang paling akal dan juga abarruha ini qalban, orang yang paling baik hati dia, orang yang paling faham tentang maksud-maksud nas. Tetapi pada masa yang sama diorang tidak menambah perbincangan falsafah dalam ilmu agama. Nah, wahyu turun untuk diakali manusia, membantunya mengharungi marhalah hidupnya yang sentiasa berubah. Hubungan tiga segi nas yang kenampakan saling overlapping, seringkali membuat manusia keliru dalam memahami hakikat nas. Ini tiga segi tadi, sama ada nas tu rabbani, yang kedua nas tu memiliki makna yang mampu difahami manusia, dan yang ketiga merupakan pembaca nas tu sendiri. Apabila kita sandarkan kefahaman nas tu kepada manusia, maka dia kembali kepada keadaan peribadi manusia itu sendiri. Ini kalau dia seorang ulama, maka kefahaman dia berbeza daripada orang awam, dan begitulah seterusnya. Kemudian saya bincang di sini, di saat setengah pihak mendakwa perlunya kepada pemahaman baru terhadap nas agama, tajdid al-khitab ad-dini, kerana setengah pihak pula menafikan tajdid ni, kefahaman baru terhadap agama ni, kerana dan menyandarkannya kepada kefahaman semasa bagi nas, ini kefahaman waqi' bagi nas. Kerana bagi nas yang pasti berubah, kerana nas baginya bersifat relatif. Nas tu merupakan, pada orang yang menafikan perlunya tajdid kitab din ini, dia kata nas tu relatif, terpulang kepada kefahaman masing-masing dan juga keperluan semasa. Yang pasti berubah kerana nas. Kekeliruan ini pintu kepada masalah sekularisme Islam, di mana rabbaniyatin nas, bahawa sumber nas tu, bahawa nas tu daripada Allah SWT, pelan-pelan tenggelam dalam maslahat. Kerana semua orang akan berhujah dengan maslahat. Dia kata, oh, kita kena cancel hudud sebab maslahat zaman sekarang ni tak perlu kepada ini, kita dah ada undang-undang wad'i, ataupun mungkin diorang boleh guna yang famous di Malaysia, dia kata, apa guna saya bertudung, yang penting hati saya baik. Apa guna saya buat baik, yang penting ini saya ada kepentingan dunia saya. Maka benda macam ni pelan-pelan ini menghapuskan unsur ataupun unsur Allah dalam kehidupan manusia. Dorang tenggelam dalam hawa nafsu dorang, dalam syahwat dorang, dalam syubhat dorang. Apabila dorang terlalu memikirkan tentang diri dorang sendiri dan tidak ada niat untuk kembali kepada nas, kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah sendiri. Kemudian saya memilih untuk membincangkan akal dan nas ni daripada segi usul fiqh, daripada perbincangan ilmu usul fiqh, kerana ilmu usul fiqh merupakan tempat di mana akidah dan juga fiqh ni bertemu, di mana adanya perbincangan tahsin dan taqbih al-aqli. Tahsin dan taqbih al-aqli ni perbahasan akidah, tetapi dibincangkan dalam ilmu usul, kerana dia berkaitan dengan istimbat, cara macam mana ulama-ulama ni cara ulama-ulama ni istimbat hukum. Cara ulama istimbat hukum, sama ada dia terlalu menggunakan nas atau terlalu menggunakan nas ataupun mengabaikan akal. Kertas kerja ini akan membincangkan tentang dua aliran usuli, Zahiriyah dan Maqasidiyah, sejauh mana kedua aliran ini membuka jalan secara langsung maupun tidak kepada liberalisme Islam dan sekularisme syariat, serta bagaimana seharusnya berpendirian ketika hak cipta syariat ilahi diambil alih manusia. Yani Allah wakilkan kita untuk faham nas, tetapi adakah itu bermakna kita boleh seleweng nas tu dengan sesuka hati kita dengan tujuan maslahat atau tidak?
Maka benda-benda macam ni yang kita akan try untuk sentuh dalam kertas kerja ni. Nah, pertama tajuk yang saya bagi sini ialah sklerisma. Ini secara ringkas, sklerisma muncul di zaman kegelapan atau di penghujung zaman kegelapan, di mana dan di awal zaman Renaissance atau kebangkitan Eropah, di mana padri Protestan, yakni Martin Luther, dia mempersoalkan macam mana gereja tu dah digunakan oleh orang-orang agama dan juga pemimpin-pemimpin untuk melayan hawa nafsu diorang. Apabila gereja tu dah jadi tempat untuk mengawal keuntungan, apabila gereja tu dah dijadikan tempat untuk mengekalkan kuasa politik salah satu raja, maka Martin Luther dia quote ayat ni. Dia kata dia quote ayat ni, berilah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar dan juga kepada Allah apa yang milik Allah, dengan menukil ayat daripada Injil Markus bab pasal 12 ayat 7. Pihak Protestan memisahkan gereja daripada politik. Nah, sebab gereja jadi kotor dengan permainan orang-orang agama sendiri. Nah, maka kita tengok dia, kita tinjau dia punya permasalahan tu. Tindakan yang dibuat oleh Martin Luther merupakan tindakan yang pragmatik, tindakan yang sesuai dengan keadaan tu, di mana dorang dia terlalu sedih dengan keadaan kemunduran yang disebabkan oleh gereja Katolik pada zaman tu. Maka dia try untuk memperbaharui, membuat islah dalam gereja. Maka bila dia memisahkan antara peranan Allah dan juga bila dia quote ayat tu, dia cuba untuk memisahkan peranan Allah dan juga peranan perkara duniawi. Dia kata dan Malik bin Nabi dalam Milad dan Mujtama mengatakan bahawa sebarang perubahan kepada diri, yakni kepada diri siapa-siapa pun daripada afrad masyarakat itu sendiri, akan mengubah masyarakat. Dan itu yang jadi apabila idea ni keluar, orang-orang saintis, orang-orang yang ilmiah yang digam oleh pihak gereja Katolik telah memiliki suara diorang sendiri dan juga berani untuk membantah dan mengkritik gereja secara terang-terangan. Walaupun orang gereja memiliki kuasa politik, diorang boleh menghukum dan sebagainya, tetapi dengan adanya tentangan daripada Martin Luther ni, dia telah memberi satu harapan kepada orang-orang yang untuk melawan arus atau menongkah arus gereja dan juga pemimpin yang pada zaman itu. Kemudian begitu juga tetapi idea ni begitu asing daripada masyarakat kita. Idea ni asing daripada masyarakat Islam. Yang kita tak tahu, kita tak pernah kenal bahawa agama tu kena pisah daripada dunia. Kita sama ada daripada pemimpinnya, masyarakatnya atau orang awamnya, ulamanya, semuanya bekerja untuk beribadat dengan memakmurkan dunia dengan tugas yang ditauzikkan kepada masing-masing. Semua memiliki tanggungjawab yang sama. Mereka beribadat dan memakmurkan dunia. Ini saya quote ayat di dalam surah Al-Qasas, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya. Yani tuntutlah akhirat dengan kekayaan yang dikurniakan Allah kepada kamu dan jangan lupa bahagian keperluan dunia kamu. Begitu juga dengan ilmu. Yani apabila Allah turunkan Iqra bismi rabbik dalam surah Al-Alaq. Nah, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, bahawa benda tu itu merupakan isyarat kepada kita semua, wahai manusia, kembalilah kepada agama yang mengiktiraf ilmu, agama yang mengiktiraf kepandaian manusia dan juga tanggungjawab manusia untuk melestarikan benda-benda yang ilmi, yang tidak dan membebaskan diri mereka daripada kejahilan. Nah, wujudnya sebilangan agamawan yang mendukung idea ini pemisahan agama dan juga pemisahan ilmu dunia,
Sama ada dia menyadari atau tidak, begitu meresahkan, memberikan kita clue kepada masalah yang besar, bahawa diktat-diktat ataupun rumus-rumus ilmuwan silam memudahkan cara untuk sekularisme bertapak dalam kalangan masyarakat Islam, menjadikannya qabil, mampu untuk menerima sebarang serangan daripada luar, dan mudah untuk menerima serangan dari luar. Serangan ini terutama sekularisme. Allah Ta'ala berfirman mafhumnya, negeri yang baik, ini wal balu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ini kalau Islam dengan adanya pemisahan ni daripada segi ilmu usul, apabila orang-orang Maqasidinya terlalu menggunakan akal, terlalu menggunakan rasio, orang-orang Zahirinya terlalu jafak dalam memahami nas, akhirnya mengakibatkan pemisahan antara dua unsur tadi, ini akal dan nas. Nah, sekularisme ilmu memisahkan peran langsung agama kepada kemakmuran dunia. Umat tidak lagi berasa perlu kepada agama yang kering daripada makna. Tafsiran-tafsiran kepada nas agama, tawzif akal merupakan fokus kita dalam menjejaki kelemahan yang ada dalam batin kota pengamal agama untuk memulihkannya dan memberinya perhatian yang wajar supaya kuat ketika mendepani serangan luar yang sesungguhnya menanti ini pembukaan daripada dalam kota. Serangan yang bertujuan untuk memisahkan manusia daripada Allah SWT. Sedangkan Allah SWT berfirman, innal izzata lillahi jami'ah. Nah, kita harus berani menjawab bila ditanya benarkah syariat Islam relevan lagi untuk zaman kini, atau kita harus mengundurkan diri pada zaman salaf untuk membolehkan Islam dipraktikkan persis zaman-zaman dulu. Ini kita harus berani jawab itu. Dan untuk menyesuaikan nas dengan keadaan sekarang, maka nak tak nak kita kena gunakan akal, tetapi dengan cara-cara yang disepakati oleh ulama. Nah, kerana agama di samping menjaga maslahat dunawi, ia juga meletakkan martabat bagi tiap maslahat. Yang tertinggi ialah merealisasikan ubudiyah, ini perhambaan kepada Allah, seperti yang dituliskan oleh Asy-Syatibi dalam Muqaddimah Al-Muwafaqat. Nah, kemudian kita berpindah kepada kemudian di sini saya ada bawa satu quote daripada Hasan Hanafi. Dia kata akal merupakan lahir daripada budaya. Kita baca yang atas dia. Adakah syariat kita memiliki makna-makna yang dipahami oleh akal? Adakah syariat kita semata-mata ta'budi yang tidak diketahui maknanya? Nah, maka bagi ahli agama akal, dinul akal atau yang terkesan mereka, syariat turun dan para nabi diutuskan untuk menjelaskan perkara-perkara baik yang umum dalam akal. Untuk melangsungkan pegangan mereka ini, mereka menggunakan istilah zan. Diorang kata nas semuanya zan. Apabila kita kata nas semuanya zan, maka zan ini yang terdedah kepada takwil. Apabila dikata nas semuanya zanniah, maka nas tu perlukan kepada satu rujukan qat'i yang menjadi hakim kepada nas. Maka diorang katakan, di antaranya dikatakan oleh Razi dalam seperti yang di-quote oleh Ibn Taymiyah dalam Darut Ta'arud, dia kata bahawa al-aql aslu an-naql. Akal merupakan asal kepada nakal. Maka pemisahan ni ada yang hakim, ada yang menghakimi. Nah, ada yang hakim, ada yang menghakimi, maka benda ni akan menjadikan salah faham terhadap nas tadi. Siapa yang jadi hakim kepada siapa? Sedangkan akal ni merupakan makhluk. Macam mana akal ni merupakan makhluk dan juga dia diwakilkan untuk memahami nas. Tetapi apabila akal menjadi hakim kepada nas, apa yang akan terjadi? Maka yang seperti yang saya dah sebut tadi, bahawa rabbaniyatun nas, bahawa nas yang rabbani tadi berubah-ubah, pelan-pelan berubah menjadi nas yang manusia. Nas yang terdedah kepada tafsiran manusia yang manusia ini kita maklum terdedah sepanjang waktu kepada syahwat dan juga syubhat. Nah, akal lahir daripada budaya dan bukan sebaliknya. Ini bukannya budaya itu yang yang melahirkan, bukan budaya itu dilahirkan oleh akal. Hasan Hanafi mengusulkan bahawa dalam buku dia ini minan nas ilal waqi',
sungguhnya dilalah akal bagi hukum syarat dan hasil pengalaman manusiawi yang dialami oleh Muslim pada zaman ini dengan segala kecabaran dan kepayahannya telah memutuskan bahawa akal merupakan sumber pertama. Dikata macam tu, akal merupakan sumber utama kepada seluruh pensyariatan. Alasan dia apa? Alasan dia kata supaya untuk memotivasikan manusia umat agar beristihad, agar nas tidak terhijab daripada akal dan waqi'. Agar nas tidak terhijab daripada akal dan waqi', keadaan semasa. Dan kalau demikian akan menjadikan waqi' tersia-sia disebabkan salah faham terhadap nas secara bahasa, ini lughatan atau tanzilan atau naskhan, dia kata. Kita persoalkan dia. Ini kalau dia masih hidup, tak tahu dia masih hidup ke tak. Tapi kita tanya dia. Ini sebelum syarat turun, akal dah bagi syariat apa? Akal dah tentukan baik dan buruk ke atau macam mana? Atau perlukan kepada syarat untuk menentukan yang baik dan yang buruk kepada kita? Kalau kita secara umumnya kita memang kita fakir. Nahnu fuqara ilallah. Dan juga kita fakir kepada dan kita berhajat kepada nas yang menunjukkan kita, yang memandu kita ini baik dan ini buruk. Dan itu merupakan rahmat kepada manusia. Allah tidak taklifkan akal kita untuk mencari benda yang baik dan benda yang buruk semata-mata. Maka persoalan yang ditimbulkan oleh Hasan Hanafi itu merupakan kesinambungan daripada apa yang dibawa oleh Ar-Razi dalam Qanun Kulli dia yang dibantah oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, bahawa akal merupakan asal kepada naql. Maka untuk meneruskan dia punya idea ni, dia kata bahawa nas ni semua terdedah kepada takwil. Apabila nas terdedah kepada takwil, siapa yang mentakwil? Manusia. Dan manusia ini seperti yang kita katakan tadi, ini sentiasa terdedah kepada perubahan. Masing-masing ada kepentingan. So itu kita tengok apabila orang-orang liberal cuba untuk mentafsirkan nas, dia kata masing-masing ada tafsiran. Nas ni relatif. Kefahaman nas ni adalah nisbi. Ini nisbi kepada kefahaman manusia itu sendiri. Apa yang dia nak daripada nas. Dan kefahaman dia ni, Hasan Hanafi, juga didasarkan oleh kefahaman dia terhadap Allah. Kesilapan faham dia terhadap nas juga didasarkan kesilapan faham dia terhadap Allah SWT, sehingga dia katakan bahawa zat ilahiyah adalah zat manusia yang paling sempurna. Yang ini semua yang apabila kita sebut Allah tu Sami', Allah tu Basir, ia merupakan harapan kita kepada Allah SWT, bahawa Allah tu Maha mendengar, Allah tu Maha melihat, dengan melihat kepada diri kita sendiri. Tengok bagaimana kesilapan di dalam akidah membawa dia kepada kesilapan dalam membezakan antara nas dan juga akal. Dia terlalu menggunakan akal sehingga melupakan bahawa nas itu datang daripada Allah SWT dan harus difahami dengan cara-cara yang sesuai. Kemudian kita berpindah kepada tajuk seterusnya, ini Zahiriyah. Daud bin Ali Zahiri diiktiraf sebagai pelopor Az-Zahiriyah yang terkenal kepada kemandirian mereka dalam Al-Quran Sunnah. Dia orang menafikan kias. Secara ringkasnya, Zahiriyah menafikan kias. Apabila dia menafikan kias, dia menafikan bahawa hukum-hukum syariat ni berhajat kepada illah yang boleh diijtihad oleh ulama. Maka dia secara partial atau secara sebahagian telah menafikan tugas akal, bahawa akal ni mampu untuk istinbat atau hikam atau maqasid dan juga ilal daripada nas-nas agama. Maka dia tidak secara direct membantu orang-orang liberal ni membagi jalan untuk memisahkan antara akal dan juga nas. Tidak, tetapi dia secara sebahagian telah membuka jalan dengan memisahkan akal daripada nas itu sendiri. Sementara kalau kita tengok daripada Maqasidiyah, kita terus pindah kepada Maqasidiyah. Orang Maqasidiyah dia terlalu mendewakan nas. Dia terlalu mendewakan akal sehingga terpaksa menukar-nukar nas demi kepentingan maslahat. Dan kita maka ulama dahulu apabila mereka membincang tentang maqasid, bincang tentang illah,
Nah, bincang tentang maqasid dan ilah dan sebab penghukuman, hikmat pensyariatan, semuanya bercerita tu dengan dua faedah yang utama. Pertamanya dia nak kata supaya orang ni nak dan juga sabar dalam beribadat. Apabila dia tahu faedah solat, maka faedah solat tu untuk kesihatan dan sebagainya, maka dia akan jadi lebih tangguh. Ini dalam bahasa Indonesia tangguh. Jadi lebih lebih kuat dalam beribadat. Dan yang kedua, dia membantu para mujtahid, sama ada mujtahid am atau mujtahid khas, ini dalam nitaq ijtihad mereka untuk untuk mentarjih dalam hal tarjih. Kerana maslahat pada asalnya, maslahat atau maqasid, maslahat pada asalnya harus selagi mampu untuk dicapai, maka dia harus dicapai. Jadi kita mafsadah, selagi mampu untuk kita elak, kita kena elak. Tetapi dalam hal ta'arud, pertentangan antara maslahat dan mafsadah, maka mana satu yang kita kena tarjih, maka hakimnya yang membantu kita untuk mentarjih itu ialah dengan menilai semula maqasid. Menilai semua maqasid. Adapun berhukum dengan al-maqasid semata-mata tanpa melihat bagaimana nas-nas syarak menentukan al-maqasid tersebut sama baik atau tidak, maka dia adalah kesilapan besar dan juga menyeru kepada pemansuhan syariat kita. Menyeru kepada pemansuhan syariat, penghakiman akal, hawa nafsu dan al-waqi'. Ini waqi' yang menentukan salahiyat atau tarikh luput sesuatu nas itu sendiri. Maka ini kefahaman yang salah. Kerana antara khasais syariat kita adalah ini keabadian syariat kita sampai ke akhir zaman. Bagaimana pula waqi' yang selesa berubah? Contohnya, kita katakan, andai kata waqi' kita ni rosak, adakah nas ni kita kena rosakkan semata-mata nak meraihkan waqi'? Atau macam mana? Nas ni kita kena takwil dengan takwil yang rosak supaya kononnya meraihkan waqi' dan sebagainya. Dan orang-orang maqasid atau orang-orang yang ni kita katakan sebagai liberal di Malaysia, diorang berhujah dengan maqasid am dalam syariat. Contohnya maqasid rahmat, maqasid taisir, ni maqasid maqasid kebebasan, keadilan dan sebagainya. Maqasid tu tujuan-tujuan yang asalnya kulli yang difahami oleh syariat, difahami dalam syariat, adalah maqasid yang relatif ataupun nisbi dan terbuka kepada sebarang tafsiran. Tetapi yang menentukan rahmat itu siapa? Akal, hawa nafsu, waqi' ataupun nas. Nah, ataupun nas. Maka seperti yang saya bawa contoh di sini, bahawa orang-orang liberal tu orang sangat mendewakan maqasid atau maslahat ni. Diorang guna nas-nas agama aina ma wujidat al-maslahah fa thamma syara' Allah. Maka ayat ni diorang kuat daripada At-Tufi, Najmuddin Tufi, dan juga ada setengah bahith dia kata diorang kuat daripada kata-kata Ibnu Qayyim. Maka kata-kata ni terdana kepada tafsiran. Nah, seperti yang kata di sini, tafsiran mereka maslahat adalah syariat Allah. Tetapi tafsiran yang sebenar adalah syariat Allah tu semuanya adalah maslahat. Tengok perbezaan antara musnad dan musnad ilaih itu, siapa yang disandarkan kepada siapa tu menunjukkan kefahaman dorang terhadap nas tu macam mana. Nah, saya bawa contoh di sini Mohsin Hendricks dan juga sistem Islam, macam mana dorang berhujah dengan nilai-nilai yang relatif tadi untuk memansuhkan syariat ini. Berbagai instrumen yang digunakan mereka seperti majas, zan dalam kerangka syariah, historisisme, tarikhiyatul ahkam, bahawa nas memiliki tarikh luput dan hanya sesuai saat diturunkan saja, dan tarikh atau sejarah manusia yang memansuhkan semua nas-nas tadi. Nah, maka di situ dah kita nampak apa sebenarnya diorang punya niat di sebalik daripada kata-kata diorang, quote kata ulama, berhujanan maqasid. Diorang ni niat diorang nak beramal ke tak? Diorang nak beramal dengan syariat atau tidak? Itu saja kita tanya dia. Antum mau beramal dengan syariat atau tidak? Kalau antum mau beramal, tafadhal, fahami bahawa syariat kita adalah maslahat. Tetapi untuk memisahkan umat manusia, umat kita daripada umat Islam daripada
daripada dia punya daripada nas dia, maka itu adalah dengan penggunaan akal, dengan penggunaan maksud, maka itu adalah cara yang licik dan yang cara yang cara yang pada saya sangat berbahaya dan harus kita intibah kepada masalah-masalah yang moden seperti ini. Nah, mungkin di Indonesia masalah yang sama juga berlaku. Nah, begitu juga di Mesir masalah sama yang berlaku pada zaman 70-an. Dan kalau kita tengok secara umumnya, segala masalah-masalah akidah, masalah pertemuan aliran fikiran, apa yang berlaku di Timur Tengah itu akan bakal merebak ke tempat-tempat lain. Maka kalau kita dapat istidrak masalah-masalah akidah ini atau masalah-masalah pemikiran ini di Timur Tengah pada masa sekarang, maka dia akan membantu kita untuk istidrak masalah ini sebelum dia sampai ke tempat-tempat kita. Nah, maka akal dan nas merupakan dua elemen yang serentak menghakimi waqi'. Tiga segi nas, yakni pengalaman peribadi membaca, makna nas dan rabbaniyat nas, sekiranya dikerjakan dengan mantik ilmi yang sahih, tidak pernah harus saling berkorban. Nah, tidak pernah harus saling berkorban demi menjawab persoalan waqi'. Maka nas itu masih rabbani dan masih kekal sehingga ke akhir waktu, makna masih sahih dan praktikal, dan pengalaman peribadi membaca juga memiliki nilai tertentu yang syar'i dan tidak relatif. Ini bukan semua orang memiliki hak untuk mentafsirkan nas, tidak. Sebab itu kita dalam agama kita ada namanya mujtahid. Dia mentafsirkan hukum-hukum yang istinbat. Semua orang boleh membaca terjemahan, tetapi yang boleh istinbat hukum, boleh istinbat faedah-faedah daripada Al-Quran dan Sunnah, semuanya merupakan amal mujtahid. Kita kena iktiraf hierarki ni. Kita kena iktiraf adanya martabat ni kerana Allah SWT dah ciptakan ini hatta dalam kedudukan biologi, ar-rijal qawmun al-nisa. Bagaimana pula dalam keadaan susunan agama? Ada namanya ulama, adanya orang awam. Tetapi masalahnya apabila diorang dengan tujuan ini, dengan idea kebebasan bersuara, dengan idea hurriyah mutlaqah, dengan idea keadilan atau kesamarataan, maka dia nak pukul rata semua orang boleh tafsir nas sesuka hati, tanpa memikirkan bahawa orang yang mentafsirkan nas tu, orang yang mentafsirkan nas tu boleh jadi dia tu boleh jadi dia tu terlalu bergelumang dengan hawa nafsu dia, ataupun terlalu memiliki banyak syubhat sehingga dia mentafsirkan tafsir nas-nas tadi yang menyimpang dan juga memansuhkan nas itu sendiri. Maka Bimbayah dalam buku Ta'sil al-Fiqh al-Waqi' menyuruh kita untuk memindahkan moto gerakan kita daripada marilah mengubah waqi' kepada marilah berinteraksi dan waqi'. Ia memerlukan kepakaran yang mendalam tentang fleksibilitas syariat, sejauh mana boleh dibentur dan masih kekal sebagai syariat, dan ia adalah tugas para mujtahid dan ahli ilmu yang benar mahir dalam fiqh dan memiliki pengetahuan yang meluas tentang Al-Quran dan Sunnah. Nah, saya menegaskan di sini bahawa ilmu maqasid adalah malakah. Ilmu maqasid adalah malakah. Kemahiran untuk mentarjih adalah malakah. Bukannya boleh dipelajari semata-mata. Orang boleh pelajari, sahih. Tetapi untuk isti'ab semua kuliat syariah ini, ke semua kuliat yang dalam syariah dan memiliki kemampuan untuk mentarjih dan menyesuaikan dengan waqi', itu ada tugas khas bagi mufti dan juga mujtahid. Nah, dan tidak wajar disentuh oleh tangan-tangan yang tidak berwibawa, apatah lagi tangan-tangan yang tidak berniat untuk beramal dengan syariat ini pada asalnya. Islam adalah hakikat. Hakikat tidak pernah berselisih dengan hakikat kerana sumbernya satu, yakni Allah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.